Kita sambung belajar bersama cikgu dalam tajuk pelan dan demakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali, teruskan belajar bersama cikgu. Ulang kaji tentang pelan dan demakan. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pelan. Pelan merupakan unjuran ortogon ataupun bentuk yang terhasil pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas. Satah mengufuk ini ialah di bawah sekali ini merupakan satah mengufuk. Manakala demakan pula ialah unjuran ortogon ataupun bentuk yang terhasil pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi ataupun pandangan depan. Di pada satah mencancang ada dua di sini, X dan juga Y. Satu dikenali sebagai pandangan sisi, satu lagi dikenali sebagai pandangan depan. Ini dikenali sebagai demakan. Sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk melukis pelan dan demakan dalam satu muka surat. Jadi untuk melukis pelan dan demakan dalam satu muka surat, kita perlu bahagikan muka surat tersebut kepada 4 bahagian dan menandakan di manakah letaknya 45 darjah. Sama ada sebelah kiri 45 darjah ataupun di sebelah kanan. Jadi pilihan mana yang sesuai adalah bergantung kepada demakan sisi. Jika demakan tersebut pandangannya ada daripada kanan ke kiri, bermaksud 45 darjahnya adalah sebelah kiri. Manakala untuk pandangan demakan sisi daripada kiri ke kanan, jadi pembahagian 45 darjahnya adalah pada sebelah kanan. Jadi untuk pembahagian yang lain, untuk kedudukan yang lain, kita perlu ikut turutan SDP. Jadi untuk mengertinya, kita boleh gunakan perkataan S ni untuk saya, D ni untuk dah, P ni untuk pandai. Jadi cara melabelkannya ialah dimulai dengan pembahagian 45 darjah, di atasnya mestilah S, sebelahnya D, bawahnya ialah P. Begitu juga untuk sebelah kanan, di atas 45 darjah ialah S, sebelahnya D, di bawahnya ialah P. S merujuk kepada pandangan sisi, D merujuk kepada pandangan depan, manakala P merujuk kepada pelan. Begitu juga dengan bahagian 45 darjah sebelah kanan, S untuk sisi, D untuk depan, P untuk pelan. Inilah contoh jawapan di mana 45 darjah sebelah kiri. Daripada atas ini ialah pandangan sisi, ini ialah pandangan depan, manakala yang di bawahnya ini merupakan pelan. Kita lihat contoh soalan, ini gambar rajahnya. Kita lihat di sini pandangan sisinya iaitu Y, ialah daripada kanan ke kiri. Bermaksud 45 darjahnya adalah di sebelah kiri. Ini ialah 45 darjah sebelah kiri. Jadi jawapan untuk di atasnya mestilah ikut turutan S, D dan juga P. Di mana S ini merujuk kepada pandangan sisi. Ini dia pandangan sisi yang sebagaimana dilihat dari Y iaitu satah mencancang. Dilihat dari Y, ini ialah pandangan sisi. Kadang-kadang sebelahnya ialah pandangan depan sebagaimana dilihat daripada X. Dan untuk seterusnya, ini ialah P pelan sebagaimana dilihat daripada atas. Jadi untuk melukiskan gambar rajah yang lengkap ialah apabila disambungkan ia akan membentuk segi 4 tepat dan segaris. Kita lihat soalan yang pertama, ini rajahnya. Berdasarkan rajah 5.1 dan 5.2, lengkapkan jadual di ruangan jawapan. Jadi di sini kita rujuk kepada gambar rajah diberi dengan pelan ataupun demakan yang telah dilukiskan, yang diberi ditandakan sebagai PQRS. Terlihat kita akan pilih mana yang sesuai. Okey, pertama ialah unjuran ortogon prisma itu pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah W. Arah W bermaksud daripada atas, ini maksud pelan ni. Pelan bermaksud kita lihat pada satah mengufuk. Satah mengufuknya berbentuk segi 4. Jadi ini lakarannya. Jadi pengucu yang ini GH-nya kita akan nampak di sini. Jadi ini merupakan E, di sini ialah H. Ini merupakan F, G, ini ialah L dan juga di sini ialah K daripada pandangan atas pada satah mengufuk. Jadi jawapannya yang betul ialah ini ialah R. Jadi kita tandakan di sini sebagai R. B
Wujudkan ortogon prisma itu pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari X. Dari X ni ialah dongakkan sisi daripada kiri ke kanan. Dongakkan sisi ini terlihat pada satah mencancang. Satah mencancang juga berbentuk segi empat. Pandangannya di depannya ialah E, F, di hujung sini ialah D dan juga A. Jadi untuk garisan JI ini tidak nampak pada pandangan mata kasar, terlindung, jadi kita lukiskan garis putus-putus. Jadi inilah bentuknya, unjuran ortogonnya yang sesuai, yang betulnya ialah P. Okay, jawapan di sini yang kedua kita tandakan sebagai P. Okay, soalan C. Unjuran ortogon prisma itu pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari Y. Dari Y ini satah mencancang bermaksud pandangan depan. Pandangan depan kita lihat jelas di sini bentuknya adalah bentuk permukaan depan ini bentuk seperti L. Jadi jawapannya ialah S. Yang ketiga ini S. Dan di unjuran ortogon prisma itu pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Z. Arah Z ini dongakkan sisi daripada kanan ke kiri. Kita nampak satah mencancangnya. Satah mencancangnya ialah ini. Dan kita akan lihat garis KL ni jelas pada pandangan mata. Jadi jawapan yang tepat ialah Q. Untuk D jawapannya ialah Q. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Tapi sebelum itu, jangan lupa pastikan anda telah menekan butang like dan subscribe di bawah. Raja 6 menunjukkan satu prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. Ini tapaknya. Tapak ini merupakan satah mengufur. Di atas juga satah mengufur. Ini merupakan satah mencancang dan ini merupakan satah condong. Tepi UP adalah tegak. UP adalah tegak dengan satah mengufur. Jadi bermaksud 90 darjah. Soalannya, lukis dengan skala penuh unjuran ortogon prisma itu pada satah mengufur sebagaimana dilihat dari arah X. Dari arah X di sini maksudnya pandangan dari atas ini merujuk kepada pelan. Jadi untuk melukis pelan maksudnya unjuran ortogon pada satah mengufur. Yang jelas pada pandangan mata kasar ialah yang permukaan di atas ini pada satah mengufur. Kita buat lakaran terlebih dahulu. Berbentuk segi empat tepat di mana bucunya ialah di sini ialah T. Sebelahnya ialah W. Di bawah T ialah U. Dan di sini merupakan bucu V. Di mana jarak TW ialah 6 cm. Jarak TU pula merupakan sama dengan QR ini, iaitu 3 cm. Untuk garis QR ini tidak nampak jelas daripada pandangan mata, jadi kita perlu melukiskan garis putus-putus. Di mana di sini U, di bawahnya P, dan sebelahnya di sini adalah Q. Jarak PQ-nya ialah 2 cm. Bermaksud jarak Q ke V ini ialah 4 cm. Jadi inilah lakarannya. Jadi cara melukisnya, murid-murid perlu menggunakan pembaris. Pastikan bucunya ini ialah 90 darjah dan perlulah licin pada setiap yang menghubungkannya. Sebagaimana contoh jawapan ini. Ini ialah merupakan jawapan yang lengkap yang boleh mendapat markah yang penuh. Sambungan bahagian kedua untuk soalan yang sama tadi, ini ialah rajahnya. Lukis satah mencancang sebagaimana dilihat dari Y. Dari Y ini bermaksud merujuk kepada pandangan depan. Pandangan depan ini maksud kita perlu melukis apa yang terbentuk pada satah mencancang. Di satah mencancang di sini ada dua, yang depan dengan belakang. Oleh kerana sama, lakarannya ialah ini berbentuk, ini garis U, P, ini pula merupakan garis V. Dan di sini ialah P, ini ialah Q, di sini kita sambungkan sahaja. Jadi jarak UV-nya ialah 6 cm, UP-nya ialah 4 cm, PQ-nya ialah 2 cm, manakala garis QV ini kita sambungkan sahaja. Ini lakarannya sama seperti yang Cikgu pernah terangkan sebelum ini. Murid-murid perlu menggunakan pembaris, pastikan licin dan penjuru ini mestilah 90 darjah. Jawapan lengkapnya adalah seperti berikut. Inilah jawapannya. Soalan yang ketiga, Raja 6 menunjukkan satu bentuk gabungan yang terdiri daripada sebuah kubus tegak dan sebuah prisma tegak. Okey, di bawah ini ialah kubus, di atas ini ialah prisma tegak. Yang bercantum pada satah GHID. Ini yang bercantum di sini. Okay, dengan tapak berbentuk segi empat tepat.
tempat A, B, C, D. Okay, ini ialah tapaknya berbentuk segi empat tepat pada satah mengufuk. Okay, kerata rentas ialah permukaan yang di depan ini. Dan KLMN ini merupakan satah condong. Satah yang mencancang ada satu tepi ini. Dan ini juga merupakan satah mencancang. Jadi soalannya lukis dengan skala penuh pelan bentuk gabungan itu. Pelan bermaksud pandangan daripada atas. Kita perlu lukis unsur ortogon pada satah mengufuk, iaitu yang di bawah ini. Mengufuknya, satahnya berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, di mana panjangnya ini ialah 6 cm. Manakala lebar di sini ialah garisan ini. Nilainya adalah bersamaan dengan 4 cm. Manakala daripada pandangan atas, garisan ini jelas segaris dengan JG. Di sini ialah KL dan juga JG. Jarak di antara kedua-duanya ialah 1 cm. Jadi ini merupakan bucu M, bucu N, bucu L, bucu K. Di sini ialah F, di sini ialah E. Dan di bawah kita boleh tuliskan M di bawah dengan hash, di bawahnya ialah B. Begitu juga untuk bucu-bucu yang lain, ini lakarannya. Jadi murid perlu menggunakan pembaris untuk melukiskannya supaya rajahnya lebih tepat dan juga licin. Kita lihat jawapan yang tepatnya. Ini dia ialah jawapan yang lengkap. Masih lagi soalan yang sama, kita sambungkan bahagian yang kedua, itu bahagian B. Lukis, dongakkan bentuk gabungan pada satah mencancang selari dengan CD. Sebagaimana dilihat dari X. Dari X ini bermaksud pandangan dari depan. Pandangan dari depan ini kita akan lihat pada satah mencancang, itu permukaan di depan ini. Kita akan buat lakarannya berbentuk yang jelas ini segi empat. Segi empat, di mana ini merupakan bucu C, bucu D, ini adalah bucu E, ini adalah bucu I. Nah, kalau di atas ini, garisan ini merupakan bucu N. Okay, kita sambungkan. Okay, di sini ialah J. Okay, garisannya di sini ialah K. Kemudian sambungkan. Jadi jaraknya ialah NI ini 3. IC-nya ialah 2. Ini merupakan CD-nya ialah 6. 6, ini ialah sama. Jadi jarak di sini ialah 2. Ini ialah 2. Jadi apabila melukiskannya, pastikan ini dilukis terus untuk N, I, C. Teruskan lukis garisan 5 cm bagi mengelakkan tidak licin pada bahagian sambungan. Ini lakarannya, kita gunakan pembaris. Jawapan lengkap adalah sebagaimana berikut. Ini adalah jawapan lengkapnya. Okay, untuk C pula, lukis, dongakkan bentuk gabungan pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari arah Y. Dari arah Y ini bermaksud pandangan sisinya daripada kiri ke kanan. Kita akan lihat bentuk pada satah mencancang, ini permukaannya. Okay, satah mencancang ini yang paling tinggi, kita buat lakaran terlebih dahulu. Ini ialah lakarannya, di mana yang nampaknya ialah di sini bucu N, di sini bucu N. Di bawah sini ialah B, ini pula merupakan C. Okay, di tengah-tengah ni ada garisan yang jelas yang tidak nampak pada pandangan mata kasar, jadi kita gunakan garis putus-putus. Okay, gunakan garis putus-putus kerana terlindung daripada mata. Okay, kemudian di sini juga sama, garisan KL juga ada garisan putus-putus, tidak jelas pada pandangan mata. Jadi untuk MN ini jaraknya ialah 4 cm. Dan ini pula MB jaraknya ialah 3 tambah 2, 5 cm. Di mana di sini jaraknya ini ialah 2. Ini juga jaraknya ialah 2. Bermaksud yang di atasnya adalah, di antaranya ialah 1. Jadi ini lakarannya, jadi menggunakan pembaris, kita perlu melukiskannya dengan licin dan kemas dan juga dilebarkan dengan betul. Kita lihat jawapannya. Dan ini ialah jawapan yang lengkap yang telah dilabelkan dengan betul. Kita buat soalan yang terakhir. Rajah 4/3 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat A, B, C, D terletak pada satah mengufuk. Okay, inilah satah mengufuk, ini adalah satah mencancang, ini satah mengufuk, ini satah mencancang, ini satah condong, ini satah mencancang. Okay, semuanya adalah tegak.
Lukis dengan skala penuh unjuran ortogon prisma itu pada satuan mencangcang sebagaimana dilihat dari arah X. X di sini bermaksud dongakkan sisi daripada kanan ke kiri. Jadi kita lihat unjuran ortogon pada satuan mencangcang itu berbentuk segi empat. Kita lakarkan dahulu bentuk segi empat. Segi empat di sini yang nampak jelas daripada pandangan X ni ialah bucu di sini ialah K, ni ialah L, ini merupakan B, ini pula merupakan C. Di jarak KB ni ialah 4 cm. Manakala LK di sini kita lihat pada garisan ini ditandakan LKIJ adalah sama dengan DA iaitu 2 cm. Untuk garisan yang lain, ini pula HG-nya tidak jelas daripada pandangan mata. Jarak daripada atasnya 2. Daripada atasnya ini 2. Di tengah-tengah tidak jelas daripada pandangan mata. Jadi kita lukiskan garis putus-putus. Jadi di sini ialah bucu ini ialah hash. Ini pula ialah bucu J. Di bawah ini pula jaraknya AF ini jaraknya 1 juga tidak nampak jelas daripada pandangan mata. Kita lukiskan garis putus-putus. Jadi di sini merupakan hash. Okey, di bawah dan G, ini pula merupakan E dan juga F. Inilah lakarannya, jawapan lengkapnya ialah seperti berikut. Ini merupakan jawapan lengkapnya. Di sini kita lihat inilah 2, keseluruhan ini ialah 4, tengah-tengah ini ialah 2, ini juga 2 di mana 1 di atas 1 di bawah. Ia selesai untuk jawapan untuk soalan yang terakhir ini. Okay, syukur Alhamdulillah selesai untuk video siri pertama bagi tajuk Pelan dan Dengakkan. Jumpa lagi dalam video berikutnya.